3, 2, 1. Perancangan strategi. Perancangan strategi merupakan satu proses dengan organisasi yang menetapkan strategi atau hala tuju dan membuat keputusan tentang cara mengagikan sumber-sumbernya untuk melaksanakan strategi tersebut. Perancangan strategi ini juga membolehkan organisasi menentukan objektif utamanya dan membangunkan rancangan yang menyeluruh untuk mencapai objektif tersebut. Rancangan strategi mempunyai dua peringkat, iaitu peringkat awal dan juga peringkat akhir. Pada peringkat awal, rancangan sumber manusia adalah input dalam proses pengumpulan strategi. Pada peringkat akhir pula, perancangan strategi dan perancangan sumber manusia dikaitkan dari segi pelaksanaan. Apabila strategi telah ditetapkan, maka pihak pengurusan organisasi perlu membuat keputusan tentang pembahagian sumber, termasuklah perkara-perkara yang melibatkan struktur, proses dan juga sumber manusia. Proses bagi perancangan strategi. Proses untuk perancangan strategi terdiri daripada 3 langkah penting, iaitu pengumpulan strategi, pelaksanaan strategi dan juga penilaian strategi. Pengumpulan strategi ini, syarikat akan terlebih dahulu menilai keadaan sekarang dengan melakukan audit dalaman dan juga luaran. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman. Syarikat boleh menggunakan analisis SWOT untuk mengkaji persekitaran dalaman dan luaran syarikat. Analisis SWOT ini juga merupakan sebahagian daripada proses perancangan strategi syarikat. Yang kedua, pelaksanaan strategi. Dalam pelaksanaan strategi, syarikat perlu menetapkan matlamat atau objektif yang khusus berkaitan dengan pelaksanaan strategi dan memperuntukkan sumber untuk pelaksanaan strategi. Majikan perlu menyampaikan strategi yang dipilih kepada pekerja dengan jelas supaya mereka mempunyai keinginan untuk melaksanakan strategi tersebut. Yang ketiga, penilaian strategi. Penilaian strategi ini adalah penting bagi pengurus untuk menilai prestasi strategi yang dipilih setelah fasa pelaksanaan dilaksanakan. Penilaian strategi yang melibatkan 3 aktiviti penting bagi mengkaji faktor dalaman dan juga luaran yang mempengaruhi pelaksanaan strategi untuk menjadikan strategi lebih efektif. Seterusnya ialah faedah perancangan strategi. Antara faedah yang diperoleh daripada perancangan strategi adalah seperti membantu merumuskan strategi yang lebih baik, peningkatan komunikasi dan juga memberi kuasa kepada individu. Yang pertama, membantu merumuskan strategi yang lebih baik. Faedah ini merupakan faedah yang paling penting dalam perancangan strategi kerana faedah ini menggunakan pendekatan yang logik dan sistematik dalam merumuskan strategi yang lebih baik. Yang kedua ialah peningkatan komunikasi. Komunikasi sangat penting untuk kejayaan proses perancangan strategi. Ini dimulakan melalui dialog antara pengurus dan juga pekerja yang menunjukkan komitmen mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memberi kuasa kepada individu. Ini kerana peningkatan dialog dan komunikasi di semua peringkat proses menguatkan rasa, keberkesanan dan kepentingan pekerja dalam kejayaan keseluruhan syarikat. Membuat perbandingan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja sedia ada. Yang pertama, organisasi membandingkan bilangan pekerja dengan bekalan pekerja sedia ada. Yang kedua, organisasi menentukan pekerja yang perlu diambil bekerja atau diberhentikan. Tujuannya ialah menunjukkan ketidakseimbangan yang wujud dan pengurus sumber manusia membentuk rancangan dan program untuk mengatasi ketidakseimbangan. Oleh itu, tidak akan berlakunya lebihan atau kekurangan sumber manusia yang besar. Jika jumlah pekerja yang ada dalam organisasi melebihi keperluan sumber manusia organisasi, lebihan pekerja ini haruslah dikurangkan. Antara cara untuk mengatasi lebihan pekerja adalah dengan membekukan jawatan kosong, iaitu pengambilan pekerja baru untuk sementara waktu sahaja. Yang kedua, mengurangkan jumlah jam bekerja. Bagi hal ini, organisasi perlulah memberi kenyataan penuh kepada para pekerja dalam bentuk tulisan yang didokumentasikan. Yang ketiga, menggalakkan pekerja yang hampir mencecah umur persaraan untuk bersara awal, iaitu
melalui VSS yang ini Voluntary Separation Scheme atau juga dikenali sebagai MSS iaitu Mutual Separation Scheme. Misalnya ketika umur pekerja telah mencecah 55 tahun. Yang keempat, menamatkan kontrak pekerja sementara atau lebih dikenali sebagai pekerja separuh masa yang kebiasaannya bekerja untuk projek jangka pendek. Dan yang terakhir, memberhentikan pekerja yang memegang jawatan tertentu untuk mengurangkan saiz tenaga kerja dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, program persaraan awal. Program persaraan awal. Organisasi akan melaksanakan program persaraan awal selain daripada pengecilan. Program persaraan awal ini merupakan penawaran skim kepada pekerja. Antara skim yang ditawarkan ialah Voluntary Separation Scheme VSS dan juga Mutual Separation Scheme MSS. Voluntary Separation Scheme VSS ini merupakan tawaran skim pemberhentian secara sukarela kepada pekerja. Skim ini menggalakkan pekerja untuk meletakkan jawatan atau bersara lebih awal. Manakala Mutual Separation Scheme MSS ini pula ialah persetujuan bersama antara majikan dan juga pekerja untuk memberhentikan pekerja kerana majikan telah bersetuju memberi pakej pampasan kepada pekerja mengikut tempoh pekerja berkhidmat. Yang seterusnya ialah ciri-ciri bagi program persaraan awal. Antara ciri-ciri program persaraan awal ialah: yang pertama, majikan akan mereka bentuk pakej pampasan yang akan ditawarkan kepada pekerja. Kedua, program ini akan didokumentasikan dalam bentuk tulisan dan ditawarkan kepada pekerja. Ketiga, pekerja yang berminat untuk memohon tawaran ini, permohonannya akan diterima. Pengecilan atau downsizing. Downsizing boleh didefinisikan sebagai satu proses mengurangkan saiz tenaga kerja dengan menamatkan pekerjaan pekerja. Tujuan downsizing ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki keberkesanan dan kecekapan organisasi. Selain itu, ia juga dilaksanakan demi kelangsungan organisasi. Downsizing dilakukan melalui pemberhentian secara sukarela atau persaraan awal. Antara kebaikan downsizing ialah mengurangkan kos gaji pekerja, memudahkan komunikasi di antara pemimpin dengan pemimpin atasan. Selain itu, memudahkan urusan penyeliaan dan juga meningkatkan keberkesanan operasi dengan mengurangkan pertindihan. Untuk keburukan downsizing pula, ia boleh menyebabkan kehilangan pekerjaan, memaksa pekerja mencatu sumber organisasi, sumbangan input pekerja berkurangan dan juga produktiviti menurun akibat bimbang akan dikeluarkan daripada organisasi. Terdapat 5 masalah yang dihadapi terhadap pengecilan. Yang pertama ialah pekerja hilang keyakinan. Yang kedua ialah kecelaruan dan tidak rasa selamat. Yang ketiga ialah kejatuhan moral dan produktiviti dalam kalangan pekerja. Yang keempat ialah masa bekerja banyak digunakan untuk mendapatkan kerja lain daripada memberi tumpuan kerja yang sekarang. Yang kelima ialah yang terakhir adalah pekerja tiada jaminan kerja. Yang pertama, pekerja hilang keyakinan. Pekerja akan merasa hilang semangat dan hilang tenaga untuk bekerja kerana pekerja akan timbul perasaan syak wasangka sama ada mereka adalah orang yang ditamatkan bekerja atau dibuang kerja. Yang kedua ialah kecelaruan dan tidak rasa selamat. Emosi pekerja akan terganggu dan celaru kerana mereka akan berfikiran negatif dan merasa diri tidak lagi selamat kerana mereka akan merasa orang yang tepat untuk ditamatkan kerja. Yang ketiga ialah kejatuhan moral dan produktiviti dalam kalangan pekerja. Tenaga kerja dalam organisasi semakin merosot kerana mereka mula mempunyai perasaan syak wasangka antara satu sama lain. Yang keempat ialah masa bekerja banyak digunakan untuk mendapatkan kerja lain daripada memberi tumpuan pada kerja yang sekarang. Pada waktu yang sama semasa bekerja, pekerja akan mencari kesempatan untuk mencari kerja lain kerana mereka merasakan mereka adalah orang yang tepat untuk ditamatkan kerja dalam organisasi tersebut. Masalah yang dihadapi yang terakhir adalah pekerja tiada jaminan kerja. Hal ini kerana mereka dapat merasakan diri mereka tiada lagi jaminan kerja atau jaminan apa-apa selepas diberhentikan kerja dalam organisasi tersebut. Yang seterusnya adalah cara mengatasi permasalahan pengecilan. Yang pertama adalah memaklumkan kepada pekerja rasional di sebalik pengecilan.
Sebagai majikan, anda perlulah memberitahu secara awal kepada pekerja bahawa syarikat perlu memperkecilkan jumlah pekerja yang sedia ada supaya pekerja yang akan diberhentikan boleh bersiap sedia dan mencari kerja baru. Cara mengatasi yang kedua adalah mengakui hakikat kepentingan pekerja serta bersedia berbincang mengenai perasaan mereka. Sebagai majikan, anda perlulah memberitahu pekerja yang terlibat atau bakal ditamatkan kerja pada awal masa dan bukan dalam keadaan huru-hara. Sebagai majikan juga, anda perlulah menjaga perasaan para pekerja supaya mereka tidak merasakan apa-apa dari perkataan yang majikan ungkapkan semasa pemberitahuan penamatan kerja pada hari tersebut. Cara mengatasi yang seterusnya adalah penekanan sistem berorientasikan pencapaian dalam pembayaran imbuhan. Menekankan sistem berorientasikan kepada pekerja yang telah bersemangat tinggi dan membantu meningkatkan statistik atau produktiviti serta tenaga kerja dalam organisasi yang telah diberikan oleh pekerja sebelum ini. Sebagai majikan juga, anda perlulah menghargai segala titik peluh dan segala tenaga kerja dan usaha mereka yang mereka telah lakukan sebelum ini. Cara mengatasi yang terakhir adalah menyediakan program sandaran atau faedah-faedah kewangan lain sebagai persiapan kepada pekerja sebelum memperolehi pekerjaan baru. Sebagai majikan, anda perlulah memberikan sedikit wang saku atau sedikit bentuk sumbangan kepada pekerja yang ditamatkan kerja sebagai tanda penghargaan dan tanda terima kasih kerana telah berkhidmat bersama dalam organisasi tersebut. Seterusnya adalah 5.5 iaitu pengambilan pekerja sementara. Menjadi kebiasaan, semakin banyak majikan menambah tenaga kerja tetap mereka dengan mengupah pekerja luar untuk sementara waktu. Majikan juga turut menggunakan agensi bagi membantu mendapatkan pekerja sementara. Mereka dikenali sebagai pekerja separuh masa. Beberapa perkara yang menyumbang kepada trend ke arah menggunakan pekerja sementara antaranya ialah majikan berhadapan dengan ekonomi syarikat yang lemah secara berterusan. Selain itu, organisasi melancarkan beberapa projek jangka pendek yang memerlukan pekerja sementara. Pekerja sementara ini tidak terhad kepada kaki tangan perkeranian atau penyelenggaraan sahaja. Ia termasuklah kejuruteraan, sains atau badan sokongan yang membantu pihak pengurusan. Majikan boleh mengambil pekerja sementara sama ada secara langsung atau melalui agensi-agensi. Mengambil pekerja sementara secara langsung hanya melibatkan mengambil pekerja dan menempatkan mereka di tempat kerja dan membayar mereka secara langsung, tetapi mengklasifikasikan mereka secara berasingan sebagai pekerja casual, bermusim atau sementara dan turut memberi mereka faedah. Majikan yang menggunakan agensi tidak perlu mengendalikan aktiviti pengambilan pekerja sementara. Semuanya akan diuruskan oleh agensi seperti merekrut, pemeriksaan atau pemilihan dan pentadbiran gaji atau sementara. Tidak lupa juga, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan bagi pengambilan pekerja sementara. Antaranya ialah, kelebihan pengambilan pekerja sementara mempunyai 3 kelebihan, iaitu pertama, mengurangkan kos faedah dan papasan. Yang kedua ialah mempunyai fleksibiliti jadual yang lebih besar. Yang ketiga adalah menarik minat tenaga kerja dari segmen demografi seperti pelajar. Kelebihan yang pertama adalah mengurangkan kos faedah dan papasan. Sebagai majikan dapat mengurangkan segala kos faedah atau pemberian kepada pekerja sementara atau sebarang bentuk papasan kepada mereka yang terlibat. Yang kedua adalah mempunyai fleksibiliti jadual yang lebih besar. Majikan dapat menyusun atur segala jadual dengan lebih teratur kerana dapat menyusun pekerja sementara di bangunan-bangunan atau jabatan pengeluaran yang memerlukan pekerja yang ramai seperti pekerja-pekerja sementara. Kelebihan yang terakhir adalah menarik minat tenaga kerja dari segmen demografi seperti pelajar. Sebagai majikan atau sebagai pengurus sumber manusia, perlulah menetapkan pengambilan pekerja sementara mengikut had umur iaitu bermula daripada 17 tahun lepas SPM dan ke atas, supaya dapat menarik minat mereka dengan lebih ramai serta boleh mengikuti secara langsung kerja-kerja tersebut walaupun hanyalah bekerja sementara. Selain itu juga, terdapat kekurangan pengambilan pekerja sementara. Kekurangan pengambilan pekerja sementara mempunyai 5. Yang pertama adalah kurang kesetiaan pada organisasi. Pekerja yang bekerja sementara sememangnya tidak akan setia kepada satu organisasi kerana mereka menganggap mereka hanyalah
bekerja sementara dan tidak diperlukan dalam tempoh masa yang lama dan tempoh masa yang panjang. Yang kedua ialah produktiviti kurang konsisten. Produktiviti pengeluaran tidak berjalan lancar dan tidak konsisten kerana mereka hanya menganggap mereka bekerja sebagai pekerja sementara dan tidak mempunyai semangat tinggi dalam bekerja. Yang ketiga adalah kadar pusing ganti turnover yang tinggi. Maksud pusing ganti pekerja adalah peratusan kaki tangan yang meninggalkan organisasi atau hubungan yang ditamatkan dan digantikan dengan orang atau pekerja baharu. Kadar pusing ganti bekerja untuk bekerja sementara adalah pusing ganti pekerja dalam tempoh masa yang singkat dan memfokuskan pekerja di bahagian pengeluaran dan hanya diperlukan dalam tempoh beberapa bulan sahaja mengikut jumlah pengeluaran sama ada barang tersebut sudah siap atau masih berjalan. Sekiranya produk telah siap, pekerja sementara akan ditamatkan kerja dan digantikan dengan orang baharu sekiranya produk lain atau produk yang baharu pula dijalankan. Kira-kira proses pembuatan produk baharu juga kadang-kala perlu diambil dalam tempoh masa yang lama sama ada sebulan atau 2 bulan dan ditukarkan produksi di jabatan pengeluaran yang lain. Kekurangan pengambilan pekerja sementara yang terakhir adalah menambahkan kos latihan apabila berlaku pusing ganti yang tinggi. Sebagai majikan perlulah menyediakan latihan kepada pekerja baru atau pekerja sementara untuk melakukan sesi percubaan proses kerja dalam produksi. Ini menyebabkan pertambahan kos yang banyak sekiranya pusing ganti berlaku dalam organisasi dengan menggunakan pekerja sementara. Ini kerana pekerja sementara perlu mencuba untuk membuat kerja baharu dan akan berlakunya kerosakan pada barang yang dipanggil reject part. Ini menyebabkan barang pengeluaran sememangnya bukan pada harga yang murah. Kepada pekerja sementara, anda juga boleh mencuba benda-benda baharu dan perlulah selesa akan kerja dan tugasan baru tetapi sentiasa berhati-hati dalam membuat kerja supaya tidak berlakunya kerosakan yang perlu ditanggung kos yang tinggi oleh organisasi tersebut. Seterusnya ialah pengambilan pekerja luar atau outsourcing. Pengambilan pekerja luar juga dikenali sebagai penyumbaran luar yang merupakan proses pengambilan pekerja yang menggunakan perkhidmatan bekalan pekerja luar untuk bekerja di dalam sesebuah organisasi. Biasanya, organisasi yang mempunyai pekerja yang kurang pakar akan sesuatu bidang akan menggunakan penyumbaran luar. Antara kaedah pengambilan pekerja luar ialah melalui iklan, misalnya melalui surat khabar, radio, poster dan lain-lain. Yang kedua, permohonan sendiri. Kebiasaannya, organisasi sering menerima permohonan daripada calon untuk mendapatkan pekerjaan tanpa melakukan pengiklanan. Yang ketiga, cadangan daripada kaki tangan. Contohnya, mereka mencadangkan calon yang benar-benar layak dan berprestasi tinggi untuk sesebuah jawatan tersebut. Yang keempat, firma pencarian eksekutif. Sumber ini membantu majikan mencari pekerja yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Yang kelima, melalui institusi. Sumber calon adalah muda dan terlatih secara formal tetapi agak kurang dari segi pengalaman. Yang keenam, organisasi profesional iaitu dengan membantu ahli-ahlinya mendapatkan pekerjaan sebagai sebahagian daripada faedah keahliannya. Yang ketujuh, agensi pekerjaan awam dan juga swasta. Seterusnya, pekerja pinjaman iaitu employee leasing. Dan yang terakhir, sumber yang paling popular iaitu melalui internet dengan mendaftar secara atas talian atau online. Apakah kebaikan outsourcing? Yang pertama, pilihan yang lebih luas iaitu organisasi boleh memilih calon yang benar-benar layak untuk sesebuah jawatan. Yang kedua, terjadinya pembaharuan kepada organisasi kerana terdapat calon-calon dari luar yang mempunyai latar belakang dan juga pengalaman yang berbeza. Yang ketiga, pekerja yang benar-benar terlatih tidak perlu menjalani intensif. Jadi, kos latihan dapat dikurangkan. Yang keempat, peluang untuk mendapatkan calon yang berprestasi cemerlang. Dan terakhir, dapat menarik lebih ramai individu dari tempat yang berlainan untuk permohonan. Seterusnya, apa pula kelemahan outsourcing? Yang pertama, semestinya memakan kos yang sangat tinggi. Yang kedua, pekerja luar akan mengambil masa yang agak lama untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran organisasi dan kerja yang baru. Yang ketiga, pengambilan ramai calon dari luar akan mungkin menjejaskan tahap moral pekerja sedia ada di dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir, organisasi mungkin perlu membazirkan masa untuk meneliti permohonan yang tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Saya Nuri Nabila binti Osman dari DSM 3B.
Hari ini saya ingin membincangkan tentang perubahan gaji dan jam bekerja. Perubahan gaji dan jam bekerja berlaku apabila sesebuah organisasi mengalami masalah lebihan pekerja. Organisasi juga turut berhadapan dengan masalah pembayaran gaji yang banyak. Yang di mana organisasi mendapati jika mereka perlu membayar gaji pekerja yang banyak, ini akan berlaku pembaziran. Demi menangani masalah lebihan pekerja, organisasi akan memperkenalkan perubahan gaji dan jam pekerja. Tambahan lagi apabila organisasi berhadapan dengan masalah ekonomi. Organisasi boleh mengurangkan jam serta bayaran pekerja. Dengan cara ini, organisasi dapat mengurangkan kos pengeluaran syarikat. Organisasi akan membuat perubahan gaji mengikut jam pekerja, iaitu organisasi akan membuat pembayaran gaji pekerja berdasarkan berapa lama mereka bekerja, serta pembayaran gaji pekerja bersesuaian dengan tugas mereka. Yang ini semakin berkurang jam mereka bekerja, semakin sedikit gaji mereka. Seterusnya ialah pengurangan jam bekerja serta pembayaran akan menimbulkan beberapa isu. Antara isu yang timbul adalah pengurangan bayaran. Pengurangan pembayaran gaji pekerja akan memberi implikasi kepada pekerja yang di mana pekerja mengalami kesukaran untuk mengekalkan gaya hidup mereka. Hal ini kerana mereka mempunyai banyak komitmen, iaitu mereka perlu membayar sewa rumah, duit kereta dan cukai tanah serta cukai rumah. Terutama pada zaman moden sekarang, kos sara diri sangat tinggi. Isu yang selanjutnya adalah jadual jam bekerja, yang di mana pekerja mungkin hanya kerja 4 hari dalam seminggu ataupun bekerja kurang 2 jam pada setiap hari. Organisasi yang melaksanakan pengurangan jam bekerja dan pembayaran perlu memberi kenyataan dalam bentuk tulisan, iaitu dokumen. Terdapat juga sesetengah majikan yang menyatakan bahawa pekerja akan mendapat bayaran itu mengikut kadar bayaran upah setiap jam semasa di dalam kontrak pekerjaan. Bagaimanapun, terdapat juga organisasi yang melaksanakan perubahan gaji dan jam bekerja walaupun mereka tidak mengalami masalah ekonomi. Hal ini disebut pekerja mendapat lebihan bayaran dengan lebihan jam kerja yang dikenali sebagai kerja lebih masa. Terdapat 3 formula kadar bayaran jam bekerja. Yang pertama adalah kerja semasa hari bekerja sama dengan 1.5 darab kadar gaji biasa sejam. Formula yang seterusnya ialah kerja pada hari cuti rehat sama dengan 2 kali ganda gaji sejam biasa. Formula yang ketiga atau yang terakhir sekali ialah kerja pada cuti umum sama dengan 3 kali ganda gaji sejam biasa. Kesimpulan, apa yang saya dapat simpulkan dari report kami adalah dalam penetapan matlamat dan perancangan strategik, organisasi perlu memahami serta mengenal pasti terlebih dahulu sama ada mereka mempunyai pekerja yang mencukupi, berlebihan atau berkurangan. Sekiranya berlaku pengurangan pekerja dalam sesebuah organisasi perlu melakukan sesuatu atau mengambil tindakan. Dengan organisasi perlu melaksanakan pengambilan kerja baru atau penyumbularan luar. Tetapi jika berlaku lebihan pekerja, organisasi perlu
organisasi perlu melakukan pengencilan atau downsizing. Atau juga organisasi boleh melakukan persaraan awal. Seterusnya ialah pekerja juga haruslah sentiasa bersiap sedia serta berfikiran terbuka dalam menerima cadangan dan pendapat yang diberikan oleh organisasi dalam menambahbaikkan serta memajukan syarikat agar tiada sebarang masalah yang tidak diingini timbul dalam organisasi. Walau bagaimanapun, organisasi perlu menyediakan papasan atau bonus kepada pekerja sebagai habuan atau ganjaran kepada pekerja agar mereka lebih semangat untuk melakukan tugas yang diberikan. Serta ini merupakan cara organisasi menghargai jasa pekerja yang telah menyumbangkan tenaga dan idea dalam memajukan syarikat.